Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ala sayyidina wa habibina wa syafa'a alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fi qawli wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah atas kelewatan lewat semua-semua ni 8.37 dah, daripada patutnya pukul 8 jadi 8.34. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat seperti mana yang dibaca dalam hadis yang 2 minggu lebih yang Assalamualaikum. Nampaknya Ustaz ada problem dengan line. InsyaAllah kita sama-sama bersabar dan doakan mudah-mudahan kita dapat mendengar hadis daripada beliau. Okey, alhamdulillah. Internet line Internet line kan? Bukannya salah room kita kan? Alhamdulillah ada ahlan wa sahlan Ustaz. Dengan anda pun internet tak okey. Okey. Tadi kita sebut Allah. Kenapa kena tak okey ni? Okey. Dalam hadis Nabi SAW yang kita ada bacakan 2 minggu lepas, seseorang itu sentiasa dalam solat selagi mana dia menunggu ataupun solat yang menahan dia dan daripada dia bergerak dan sebagainya. Dan daripada hadis tu kita boleh faham antaranya adalah seseorang itu berada dalam ibadah selagi mana dia menanti waktu ibadah. Kan? Kenapa dia tak pergi mana-mana dan sebagainya, sebab dia menanti ibadah tu. Jadi dia dapat pahala seperti mana dia melakukan ibadah tersebut. Jadi itu kaedah dia lah. Kan? Sentiasalah seseorang hamba di dalam keadaan beribadah lagi pada dia menunggu ibadah. Maka macam itu jugalah mudah-mudahan bila kita duduk dalam majlis ilmu dan menanti majlis ilmu, insya-Allah selagi itulah kita masih lagi mendapat pahala seperti duduk dalam majlis ilmu, malaikat doakan dan sebagainya. Okey, dan bila kita baca hadis yang minggu lepas kita ada baca hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
line internet okey ke? Sebab nampak macam satu rekod. Jadi, sekejap. Okay. So far not too bad lah. Ada sangkut sikit tapi okey. Not bad lah. Okay. Okay, boleh faham. Yang penting boleh faham. Okay. Bila kita sebutkan tentang hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu minggu lepas, kita dah baca satu daripada 3 kisah yang berkenaan 3 orang yang tersangkut ke dalam ataupun terperangkap dalam gua tu kan. Terperangkap dalam gua, lepas tu ada batu jatuh tutup pintu gua, lalu diorang pun bertawassul dengan amal soleh yang diorang pernah lakukan. Jadi cerita yang pertama kita baca pada minggu lepas adalah cerita tentang bagaimana seorang yang sangatlah menghormati ibu bapanya dan mengutamakan ibu bapanya bahkan terhadap anak-anak dia yang masih lagi kecil. Dan berkaitan dengan minuman tu kan, air yang dia nak bagi tu pada mak bapak dia, dia sanggup tunggu sampai mak bapak dia bangun pagi tu untuk minum kan. Jadi dia berdoa dengan amal soleh dia tu, maka kalau betul lah amal itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka minta supaya dibukakanlah pintu gua tu. Lalu terbukalah pintu gua tu sedikit. Dan kita perhatikan juga hadis pada minggu lepas ni bila kita baca, dia buat tu semata-mata kerana Allah, walaupun mungkin kita akan nampak macam seolah buat tu semata-mata untuk mak bapak. Dan sebab ada orang tanya soalan ni, dia kata apa beza antara buat kerana Allah dengan buat kerana mak bapak kan? Sebab hadis tadi tu nampak macam yalah, dia tunggulah mak bapak dia bangun kan, dia sanggup dah tunggu kat tepi katil mak bapak dia untuk bagi minum pada mak bapak dia. Jadi kan bukankah kat situ tu dia buat tu kerana mak bapak dia, bukan buat kerana Allah. Tapi lepas tu dalam doa dia tu, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, kalaulah aku buat benda tu semata-mata untuk mengharapkan keridaan engkau, kan, pahala daripada engkau, maka fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Okey, jadi kalau kita perhatikan ada perbezaan ke kat situ? Jawapannya kita buat untuk mak bapak itu pun kerana Allah. Maknanya sebab Allah Ta'ala yang nilai, Allah Ta'ala yang suruh, Allah Ta'ala yang tengok, Allah Ta'ala yang tulis pahalanya, bukan mak bapak tu. Dia akan nampak perbezaannya adalah apabila, contohnya, apabila mak bapak tu kita buat satu perkara yang boleh menggembirakan detailkan macam-macam. Ada orang yang macam tu kan diuji oleh Allah, mak bapaknya, macam-macam hal. Jadi kalau dia buat betul-betul tu, dia kata tak apalah, mak bapak ni kadang-kadang mak bapak ni dia tak nilai aku, dia tak peduli pun aku tolong dia macam-macam. Dia tetap pilih kasih pada orang lain. Aku buat macam-macam pun dia tak pandang. So kat situ dia menjadi persoalan dia. Kau buat kerana mak bapak ke? Kau buat kerana Allah Ta'ala. Kalau buat kerana Allah, maka biarlah. Maknanya mak bapak tu tak balas baik ke, dia tetap buat juga. Sebab dia buat kerana Allah. Itu dia. Jadi kat sini ni betul lah dia buat tu untuk mak bapak dia. Kan? Kita nampak macam itulah. Tetapi yang sebenarnya dia buat tu betul-betul untuk mengharapkan redha Allah. Ada orang dia boleh buat untuk mak bapak tapi tak harapkan redha Allah. Dia buat tu semata-mata sebab nak bapak dia puji, mak dia puji, mak dia kata dia bagus kan, dan sebagainya. Ataupun kalau orang, contohnya ada je orang bukan Islam contohnya, yang dia pun baik pada mak bapak dia, bukan tak buat baik pada mak bapak dia. Dia buat baik macam-macam, dia buat baik pada mak bapak dia. Kan fitrah manusia kan. Dia buat baik pada mak bapak dia. Tapi dia buat bukan kerana Allah. Jadi bezalah orang yang buat kerana Allah dengan orang yang buat semata-mata untuk ibu ayah dia. Okay, terus kita pergi pada sambungan hadis yang kita baca pada minggu lepas. Sambungan dia adalah
بسند متصل عن الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار ومائة دينار أو 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. Okey. Kisah yang kedua, kisah berkenaan dengan seorang lelaki yang beliau kata, yang lelaki yang kedua lah. Beliau kata, dulu ni aku ni ada seorang sepupu, ibnatu am, sepupu. Sepupu ni paling aku sayang, paling aku cinta sekali. Ahabban nas ilayya, orang yang paling aku cinta. Dalam satu riwayat, kuntu uhibbuha, aku mencintainya dulu ni sedahsyat-dahsyat cinta seorang lelaki kepada seorang perempuan. Maknanya memang jatuh cinta sungguh-sungguh lah. Sebab kalau kita sebut sayang semata-mata, orang yang paling sayang, mungkin kita akan faham sayang seorang saudara pada saudara dia sendiri. Kan? Boleh jadi macam tu. Tapi dia kata dalam riwayat yang satu lagi tu dah menunjukkan bahawasanya sayang dia tu bukan sayang sesama saudara, tetapi sayang seorang lelaki kepada seorang perempuan. Maknanya cinta lelaki perempuan ni lah. Jadi fa'aradtuha ala nafsiha, aku berkehendak atas dirinya. Maksudnya teringin sangatlah dekat perempuan tu, nak sangat kat perempuan tu. Kemudiannya teringin ni maksudnya teringin nak bersama lah dengan perempuan tu. Fa'aradtuha tu dia kinayah sebenarnya, dia bahasa kinayah. Nak dekat situ tu nak hubungan suami isteri tu lah. Kemudiannya famtana'at minni, dia enggan, dia tak mau. Kemudiannya hatta alammat biha sanatum minas sinin, sehinggalah alamat maksudnya turun padanya sanatum minas sinin, maksudnya kemarau, kemarau yang dahsyat, ataupun kita kata ialah sampai gersang muka bumi, sampai maknanya tumbuh-tumbuhan semuanya tak jadi dan sebagainya. Kemarau lah kita katakan. Jadi sanah dalam bahasa Arab, ataupun bencana kan, bencana. Sanah kat situ bukan tahun bukan tahun. Sekarang kita belajar bahasa Arab, sanah tu tahun kan. Tapi kat sini sanah tu maksudnya bencana kan, bencana yang menimpa ataupun kemarau yang menimpa. Alamat biha sanatun minas sinin. Alamat juga bukan maksudnya sakit kita kata alam tu sakit kan, tapi bukan alamat maksudnya nazalat, maksudnya turun. Okey. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Maka dia pun datang kepada aku. Kiranya lelaki ni orang yang kaya lah. Kaya lah dia. Jadi dia kata aku pun bagi kepada dia 120 dinar. 120 dinar, tapi dengan syarat dia mesti duduk dengan aku. Itu maksudnya bersunyi-sunyi dengan aku. Okey, takhalli baini wa baina nafsiha. Duduk berdua dengan aku lah. Maksudnya bersetujulah untuk buat hubungan tu. Fa'alat, dia pun lakukan. Hanya lakukan tu maksudnya dia pun kira tak apalah, dah terpaksa sangat kan, dah kebulu kan, dah kelaparan, nak selamatkan nyawa. Jadi hatta idza qadartu 'alaiha, sampailah apabila aku mampu untuk melakukan terhadapnya, dalam satu riwayat apabila telah aku duduk antara kedua kakinya,
Maknanya dah boleh mampulah untuk melakukannya, maka wanita tadi kata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih. Janganlah engkau pecahkan cincin melainkan dengan haknya. Maksudnya jangan pecahkan cincin itu, maksudnya kat sini adalah kinayah, kan? Kinayah apa dia? Maksudnya dara, kan? Janganlah engkau pecahkan dara melainkan dengan haknya, maksudnya dengan perkahwinan yang disyariatkan. Okey? Ah, Jadi perempuan tu macam tegur dia. Fansaraftu anha, maka aku pun berlalu pergi daripada dia. Dan sedangkan dia memang orang perempuan yang paling aku cinta, paling aku suka sangat. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha, dan aku pun tinggalkan emas yang aku bagi kepada dia. Ya Allah, kalaulah aku melakukan demikian hanya mengharapkan redha engkau, mengharapkan pahala daripada engkau, maka lepaskanlah kami daripada apa yang kami ada sekarang ini. Maknanya kesusahan kami inilah batu yang menutup gua tadi tu, pintu gua tu. Maka terbukalah sedikit pintu gua tu, batu tu bergerak sedikit. Cumanya la yastati'un al-khuruj minha. Tapi mereka masih lagi tak mampu nak keluar daripadanya. Wa qala sadisu, okay, habis cerita yang kedua. Cerita yang kedua tu pun kita dah boleh nampak dah betapa dia sangat-sangat uh, menjaga kehormatan diri dia selepas daripada kita panggil apa, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mula-mula dia dah melakukan dosa ataupun dia dah berniat untuk melakukan dosa, kan, dah bersungguh-sungguh berniat untuk melakukan dosa, dan tetapi Allah Taala menerima taubat dia. Jadi dia boleh berhenti waktu tu juga. Sedangkan peluang untuk dia melakukan dosa tu sangat terbuka luas. Kan, kalau dia nak buat juga tak ada siapa boleh halang dia ketika tu. Tapi dia boleh tahan diri dia, maka Allah Taala berikan dia. Dan Allah Ta'ala maknanya terima amalan tersebut. Taubat dia tu Allah Ta'ala terima, dan juga sedekah yang dia bagi tu pun Allah Ta'ala terima. Walaupun asalnya sedekah dia tu ada syarat, kan? Syarat untuk melakukan dosa. Tapi sebab dia telah bertaubat daripada dosa dia tadi tu, maka Allah Ta'ala terima amalan dia tadi tu. Jadi macam itulah, mana-mana orang pun biasa saja, kerana manusia kita ni biasa melakukan dosa dan buat dosa. Tapi yang pentingnya adalah ada uh, takwa kepada Allah Ta'ala tu menyebabkan dia berhenti daripada melakukan dosa tu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang bila taubat tu memang akan menghadapi kesukaran, kita tak nafikan. Macam lelaki tadi tu, memang kesukaran, dia terpaksa belanjakan duit dinar yang begitu tinggi, kan? Dia bagikan kepada perempuan tadi tu, dia tak minta balik, kan? Dan dia sayang pula tu, dia suka pula tu kepada perempuan tu, bukan dia tak suka, tapi terpaksa dia tinggalkan. Dia tinggalkan kerana apa? Kerana takut kerana takut dia melakukan dosa, kan? Jadi ini salah satu perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni. Kemudiannya yang ketiganya adalah waqala thalithu, Allahumma sta'jartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum. Aku ada mengupah beberapa orang pekerja lah, sebenarnya ceritanya ujara, rasanya orang-orang yang diupah, dan beberapa orang wa a'taituhum ajrahum, aku pun dah bagilah mereka punya upah dia orang ni semua aku dah bagi dah, melainkan ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang yang mana tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia telah meninggalkan upah dia, dia tak ambil upah dia dan dia pergi, kan, dia pergi daripada situ. Fasammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Sammartu, aku membanyakkan, aku melaburkan, maksudnya kan, aku membanyakkan dia punya upah dia tu sampai banyak dapat daripadanya harta-harta. Maknanya harta jadi banyak daripada upah dia tadi tu. Upah dia mungkin tak banyak mana pun, tapi dibelanjakan upah tu untuk beli beli kambing, beli apa semua tu, jadi banyak lagi kan. Faja'ani ba'da hinin, maka dia pun datang lepas daripada satu ketika. Dia berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, bagilah aku ganjaran aku, apa upah aku. Hari tu kan aku ada kerja dengan kau, kan? Jadi upah aku yang hari tu bagilah kat aku nak upah tu. Macam itulah lebih kurang, kan?
Maka fakultu kullu ma tara min ajrik. Aku berkata, semua yang kau tengok ni, sepanjang-panjang seluas ni, semuanya adalah daripada upah kau. Semua upah kau. Minal ibil, wal bakar, wal ghanam, wal raqiq. Unta, lembu, kambing, hamba, ni semua daripada upah kau. Unta, lembu, kambing, hamba, semua ada. Maka faqala, ya Abdullah, la tastahzi' bi. Orang tu berkata, wahai hamba Allah, kau jangan main-mainkan aku. Kan, pasal upah tu sikit je. Kan, kau jangan main-mainkan aku, apa ni, kau kata semua sekali aku punya ni. Kan, maka fakultu la astahzi'u bika. Aku pun kata pada dia, tak ada, aku tak ada main-mainkan kau. Kan, aku tak ada nak leke-lekekan kau, aku tak ada main-mainkan kau. Ni semua betul ni, serius ni, serius. Ha. Fa'akhadahu kullahu, dia pun ambil semua sekali. Semua sekali tu dia ambil. Lembu, unta, kambing, apa hamba, semua dia ambil. Kan? Fastaqahu falam yatruk minhu syai'ah. Dia tak tinggalkan langsung. Dan semua dia ambil. Langsung dia tak tinggalkan sikit pun untuk aku. Kalau aku yang buatkan semua kan. Apa laburkan lah kiranya kan. Semua dia punya tu. Dia punya gaji dia tadi tu. Dia punya upah dia tadi tu. Kan? Sekali dia ambil semua sekali. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku buat benda tu semuanya mengharapkan redha Engkau, maka selamatkanlah kami, bebaskanlah kami, lepaskanlah kami daripada apa yang berlaku pada kami ni. Famfarajatis sakhra, lalu batu tu pun terbuka lagi. Fakharaju yamshun, lalu diorang pun boleh keluar dan berjalan. Dekat sini kita dah nampak dah pengajaran daripada cerita yang ketiga adalah keutamaan menunaikan janji, kan? Keutamaan menunaikan janji ataupun yalah sebab dia dah janji kan nak bagi upah. Jadi walaupun orang tu tak minta upah tu ketika itu, dia tetap mesti tunaikan juga janji dia tu walaupun selepas sekian lama, kan? Itu antara dia punya pengajaran yang daripada cerita yang ketiga tu lah. Dan juga amanah lah kat situ. Amanah. Dia jaga. Memang itu adalah amanah dia. Dia tahu. Dia boleh je tipu. Dia boleh je kata, tak apalah, dia ni upah kau dulu. Upah kau dulu pun RM50. Bagi RM5. Dah selesai. Tapi tak. Dia jaga. Dia kata tak, ini orang ni punya. Aku tolong jaga je. So bila dia fikirkan bahawasanya dia tolong jaga je, ni bukan duit aku. Masya Allah. Dia boleh buat begitu. Kemudiannya muamalah tu terasas daripada dipanggil sebagai samahah. Adanya berlapang dada. Kalau kita perhatikan kat sini, dia boleh je dia claim apa dia panggil tu, bahagian dia. Kan? Bahagian dia. Dia kata, ni bahagian aku. Aku yang tolong laburkan. Aku yang tolong jadikan benda ni untung besar. Aku jadikan macam ni. Jadi aku mesti dapat persen. Apa kau nak ambil semua sekali? Kau jangan ambil semua sekali. Kau ambil sikit sudahlah. Tapi ada yang dipanggil sebagai samahah. Kata bertoleransi. Kata tak apalah, kau ambil lah semua. Kau ambil lah semua. Aku cuma mengharapkan redha Allah SWT. Memang dalam berniaga ni memang salah satu daripada adab kita dalam urusan jual beli. Yang berniaga ni bukan seorang yang berjual je, termasuk juga yang membeli. Urusan jual beli ni dia terbina di atas samahah. Islam ajar kita begitu. Kita kena ada berlapang dada. Dan istilah bahasa kita apa? Kira cincai kira halal lah kan. Macam tak apalah kan, sikit-sikit kan. Tak apa. Bukannya sampai 5 sen pun nak berkira. Bukan sampai 1 sen pun nak berkira. Kita kena banyak ada toleransi. Kita memudahkan orang, orang memudahkan kita nantinya. Kan? Dan Allah akan mudahkan kita. Itu yang paling penting. Jadi macam dalam kisah ni, dia dah mudahkan urusan orang tu. Orang tu nak ambil lah semua sekali. Tak apalah. Tak ada bahagian aku pun tak apalah. Kan? Jadi dia kata, kalau aku buat tu betul-betul kerana mengharapkan kau ya Allah, maka kau selamatkan aku. Selamatkan kami. Jadi itu antara pengajaran daripada kisah yang ketiga.
apapun daripada kisah pertama, kisah yang kedua dan kisah yang ketiga, uh, kita boleh nampak betapa berdoa pada Allah SWT dengan ikhlas dalam keadaan susah, memang Allah Ta'ala makbulkan. Lagi-lagi bila kita sebutkan juga dengan amal-amal soleh. Dan Allah Ta'ala takkan mensia-siakan amal kebajikan yang kita buat. Dan amal soleh ini, dia akan nampak kesan dia. Kesan dia daripada dunia lagi, kat dunia lagi dah nampak kesan dia. Kesan dia pada menyelamatkan. Dan ketika mana ditimpa kesusahan, Allah Ta'ala dah selamatkan, dah cerita ni tadi kan, Allah Ta'ala selamatkan diorang daripada kesusahan-kesusahan yang diorang hadapi. Dan tentulah yang lebih penting sekali, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala beri ganjaran yang berlipat kali ganda. So amal soleh ni, dia takkan, ceritanya kita takkan rugilah buat kan, walaupun manusia tak pandang macam tadi lah kan, kisah yang ketiga tadi, mungkin manusia tak pandang, tapi Allah Ta'ala akan balas. Di dunia lagi Allah balas, walaupun kita mungkin tak nampak, Allah selamatkan kita daripada suatu musibah dan sebagainya, yang kita pun tak perasan kadang-kadang. Sebenarnya itu adalah berkat amal soleh yang kita buat. Dan kita zikir, kita baca Quran dan sebagainya. Jangan pernah rasa yang kita buat ni sia-sia. Kan? Sia-sia aku buat. Lagi-lagi amal soleh yang kita buat tu bila ada kaitan dengan manusia lain. Tiga-tiga kisah tadi ni semua ada kaitan dengan manusia lain. Dia bukan semata-mata baca Quran, zikir, kan, puasa, semayang, qiyamul lail ke apa kan. Itu memang antara kita dengan Allah Ta'ala kan. Tapi tiga-tiga kisah tadi ni dia ada kaitan dengan manusia lain. Itu nak ajar kita satu perkara yang besar. Kan? Allah Ta'ala takkan sia-siakan. Walaupun mungkin manusia tak appreciate. Kadang-kadang kita buat, orang tak appreciate. Kan? Orang buat dia je apa yang kita buat. Ataupun kita sedekah kat orang, orang tu boleh balas balik keburukan pula pada kita. Kan? Boleh jadi, boleh jadi. Kita dah buat baik, tapi tengok-tengok dibalas buruk. Jadi kita rasa macam kadang-kadang kita rasa, menyesal aku. Sia-sia aku tolong dia. Kata apa? Melepaskan anjing tersepit kan, dalam pepatah Melayu sebut. Melepaskan anjing tersepit. Jadi kan, ruginya kita tolong dia. Kalau aku tahulah dulu aku tak nak tolong dia. Kadang-kadang kan macam tu kita rasa kan. Jadi kisah ni, tiga-tiga kisah ni sebenarnya tadi mengingatkan kita bahawasanya Allah Ta'ala yang akan membalas. So itu sebablah tajuk ni termasuk dalam bab ikhlas, ataupun hadis ni tadi termasuk dalam bab ikhlas. Walaupun dia ada kaitan dengan manusia lain kan, semua tu tolong orang ataupun ada kaitan dengan orang, tetapi tetap keikhlasan tu Allah Ta'ala nilai. Jadi kita jangan rasa menyesal lah. Dah tolong, dah lah. Kan? Walaupun dia balas buruk, macam mana kan? Tak apalah. Dia tak nak tolong. Tapi Allah Ta'ala nampak. Kadang-kadang suami isteri, pasangan kadang-kadang ada yang rasa macam tu. Aku dah buat macam-macam dah. Kan? Aku dah buat tu, buat ni, buat tu. Tapi dia tak appreciate pun. Kadang kita akan kecewa. Kecewa dengan hati kita. Kita rasa kecewa sangat. Tapi kecewa kita ni boleh diubat apabila kita ingat Allah Ta'ala yang tengok. Allah Ta'ala yang akan balas. Dan Allah yang balas aku. Aku buat ni kerana manusia ke kerana Allah? Kalau aku buat kerana Allah, maka Allah jugalah yang akan membalas aku. Selesai kan? Fikirkan macam tu je insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah minggu depan kita akan sambung pula bab taubat. Kan? Taubat pula. Itu bab yang kedua lah. Selepas daripada ikhlas, kita masuk pula taubat. Tadi pun kita ada baca sebenarnya. Dalam hadis tadi tu, tengah-tengah tu kisah nombor 2 tu berkaitan dengan taubat juga. Dan hadis minggu lepas pun kita ada baca, ataupun 2 minggu lepas kita ada baca juga berkaitan dengan taubat sebenarnya. Jadi dia ada kaitan yang rapat antara ikhlas dan juga dengan taubat. Jadi insya-Allah yang tu kita akan bincangkan pada hadis yang berikutnya insya-Allah minggu depan, kalau line internet clear minggu depan lah. Kalau internet line tak clear, dan mungkin minggu satu lagi lah insya-Allah kita akan sambung. Sebab esok insya-Allah saya akan bermusafir ke Istanbul insya-Allah. Jadi tengok internet line dekat Istanbul minggu depan tu macam mana. Dan pukul 8 pagi ni waktu sana pukul 3 pagi kan. Jadi
Tengah-tengah malam betul lah tu, pukul 3 pagi. 5 jam kan. Istanbul dengan kita beza 5 jam. So, itulah. Pukul 8 pagi tu pukul 3 pagi lah. Jadi mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita semua insya-Allah. Jadi kita tengok macam mana. Pada minggu depan nanti kita akan maklumkan semula lah. Tengok keadaan. Dia satu tengok internet lain. Kadang satu lagi tengok keadaan lighting kan, bilik tu, sebab ada setengah-setengah bilik hotel ni kan dia gelap-gelap aja kan. Jadi tak nampak apa. Jadi kita kena tengok juga keadaan. Okey. Jadi cukup setakat tu insya-Allah. Untuk kali ni nampak macam tak ada soalan kan? Tak ada soalan. Jadi kita boleh stop dululah sekarang ni insya-Allah. Kita tangguhkan dengan doa insya-Allah. Mana nak tengok chat. Okey. Kita tak ada soalan. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما وأرسل أتقياء علماء نهض برسول كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكثر برضا منك العيون، وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسول منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب وصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, 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 amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Kalau minggu depan, kalau nak tukar time mungkin boleh waktu yang lebih sesuai untuk Ustaz. Okey, nanti kita roger-roger insya-Allah. Semoga Allah memudahkan safarnya. Doakan kami juga. Amin.